أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، والعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan pada jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberikan taufik dan hidayahnya ke atas diri kita dalam melaksanakan dan menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata dengan pertolongannya lah kita dapat datang dan hadir ke rumah Allah ini, dan juga dengan semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipilih daripada ramai orang, daripada penduduk di sini untuk mengimarahkan rumahnya. Mudah-mudahan bahagian ini dikekalkan ke atas kita sehinggalah kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi insya-Allah sambung balik pengajian kita daripada kitab Kaya Jiwa yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah. Sebelum tu boleh pun Ustaz, lampu terbuka. Boleh insya-Allah. Makluman untuk kereta Pro 2 kereta Toyota Vios nombor pendaftaran WA736S didapati lampu bernyala. Jadi mohon apa ni lah, selesaikanlah. InsyaAllah ramai-ramai tolak kan. InsyaAllah kesuat. Jadi insyaAllah sambung balik pengajian di muka surat berapa kan? Surat berapa? 54 ke surat 59 muka surat 59. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. Manusia yang bijak akan menyeimbangkan semua dorongan dalam diri tersebut. Jadi bila kita, mungkin tuan-tuan sebelum ni ada yang pertama kali hadir kan, sini berkenaan dengan topik iaitu ada dua kehendak. Di sini dipanggil kehendak nafsu, satu lagi kehendak akal. Kehendak akal ialah dipanggil kehendak ruhaniyah. Kehendak ruhaniyah. Kehendak nafsu dipanggil satu kehendak berbentuk haiwaniyah. Satu haiwan ni dia tak ada nafsu, dia ikut kehidupan dia tu menonong kan tuan. Tak ada kehidupan dia hanya menyempurnakan nafsu dia, itu saja. Dia bukan menyempurnakan diri dia. Berbeza dengan manusia, iaitu kehidupannya itu bukan untuk menyempurnakan hawa nafsu, tetapi menyempurnakan kehambaan dalam diri dia sebelum dia kembali pada Allah. Menyempurnakan kehambaan, bukan menyempurnakan hajat dia. Memang hajat dia takkan selesai. Nafsu ni
nafsu yang ada pada kita ni bukan Allah jadi nafsu, jadikan nafsu dalam diri kita untuk nafsu tu menguruskan hidup kita, tetapi Allah jadikan nafsu dalam diri kita supaya kita dapat menguruskan nafsu pada tempat dan keadaan yang betul. Kalau kita gagal mengawalnya ataupun mendidiknya, maka nafsu tadi akan jadi tuan pada kita pula. Kita terpaksa bekerja keras, terpaksa buat apa saja untuk menyempurnakan segala hajat dia. Dah penat lagi, sampai tak boleh buat apa. Itu dia kata ikut nafsu lesu. Ikut dah, tak boleh jadi apa. Jadi nafsu ni kena urus nafsu tadi, supaya nafsu tadi berada dalam perintah Allah. Dan apa tu dalam apa ni, sebuah hadis Nabi kata apa, an-nafsal ammarata bisu' illa ma amara Allah. Semua perbuatan nafsu itu membawa kepada keburukan, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau nafsu tadi dia hanya semata-mata ikutan dan kehendak dia saja, akan jadi rosak. Melainkan bila nafsu tadi itu diiringi dengan ada ketaatan pada Allah, maka nafsu tadi akan jadi selamat. Nafsu diri kita pun jadi selamat, supaya kerana tidak terpesong daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia yang bijak akan menyeimbangkan keadaan nafsu, haiwanat dan ruh akliyah tadi. Bukan nafsu tak penting, nafsu penting. Bukan nafsu tu penting bukan untuk ditaati, kena ingat. Ustaz kata penting kena tak? Janganlah. Nafsu tu tuan, syahwah lah. Syahwah ni urusan dia untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Menikmati supaya ada syukur, supaya kita seronok dan beramal, menambahkan kesyukuran kita dengan bentuk fizikal ataupun batin, iaitu dalam perlakuan amal ibadah, dan juga menzahirkan kesyukuran dalam hati. Tapi kalau tanpa nafsu macam mana? Walaupun kalau orang sufi itu tidak ada nafsu, merasai kelazatan pun tetap mereka syukur pada Allah, kerana dirinya sebagai manusia pun dah cukup syukur. Tetapi Allah jadikan nafsu itu sebagai merasai nikmat, mendapat nikmat daripada kekurniaan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah bagi makan tanpa sedap, wajib juga syukur. Kalau Allah bagi makan kan, contohnya orang demam kan, letak Pizza Hut pun tak lalu tuan kan, kena pula tekak ni pula ada ulcer pula, ada masalah tonsil pula, makan kasar-kasar tak boleh masuk, makan nak lembut pula, makan bubur tawar, wajib syukur, kerana Allah baru saja menyempurnakan keperluan kita sebagai manusia, iaitu makan. Itu pun dah kena syukur. Kalau Allah bagi makanan yang sedap, itu namanya tahsinat, iaitu penyempurnaan keperluan Allah itu dihiasi dengan kesedapan, kelazatan. Lagi apa, boleh buat pilihan untuk makan. Itu satu perkara yang wajib disyukuri, selain daripada perkara yang kita syukuri atau perkara keperluan. Makanan tadi perlu kita syukur, dan lazat pada makanan pun wajib disyukuri. Itu berbeza. Jadi ada akal tadi untuk mengimbangkan bagaimana kehendak nafsu syahwah ini dapat diseimbangkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempertahankan nilai dirinya, iaitu rohaninya, dengan menjalani kehidupan mencari kemuncak kehendak rohaninya, iaitu perhubungan dengan Tuhannya dan keabadian hidup di akhirat, dengan menyempurnakan ketaatan dan ketakwaan pada Allah. Maka kerohanian, ruh, macam saya selalu bawa misal yang lepas, ruh inilah yang sedang berjalan. Ruh inilah sedang berjalan, dia masuk alam rahim, masuk berada keluar alam rahim, masuk alam dunia ni, daripada alam dunia ni dia berjalan melaksanakan keambaan, melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ketaatan, dan akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia diterima ataupun tidak. Sama ada dia diterima ataupun tidak. Kalau diterima, bermakna di kehidupan dunia itu dia menjalani kehidupan dengan kehambaan dan ketakwaan. Tapi malang sekali di dunia ni, bila roh tadi menjalani
kehidupan di dunia ini dengan melanggar syariat, maksiat, menyekutukan Allah Ta'ala, maka kehidupan bermula. Kehidupannya bermula di kubur itu merupakan satu bala. Contoh orang putih kata apa, the death is just the beginning, kan. Death is just the beginning, itu compilation, kan. Mana tuan, kematian ni semua adalah asal pada permulaan. Contoh Allah kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati sebagai satu bentuk pintu permulaan kehidupan. Allah tak kata khalaqal haya wal mauta liyabluwakum, pasal seolah-olah bahawa nanti mati tu penutup cerita, jadi dah habis cerita lah, kan. Faham kan? Kalau mati tu penutup cerita, kita pun akan buat berbagai-bagai maksiat sehingga nanti mati tak ada cerita apa. Faham? Bila kalau jadi Allah cipta, bagi tahu khalaqal mauta wal hayata, bagi tahu apa sebenarnya mati itu merupakan pintu masuk kepada kehidupan yang sebenar. Maka pada masa kita fikir tak boleh buat apa-apa ni, ni tak boleh, tak jangan langgar suka-suka. Boleh faham tak? Jadi kematian juga sebenarnya pintu masuk kepada suatu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang benar. Untuk diperlihatkan amalan siapa yang paling elok dan berkualiti sisi Allah, bukan paling banyak. Banyak baguslah buat banyak. Banyak tu mungkin dalam banyak-banyak tu ada yang berkualiti. Faham tak? Memang digalakkan membanyakkan solat, banyakkan puasa, zikir, supaya mudah-mudahan daripada banyak-banyak tu ada yang berkualiti Allah pilih. Kadang-kadang kita sembahyang 5 waktu pun bukan khusyuk pun. Tambah dengan solat sunat, mungkin daripada solat sunat tu ada yang khusyuk. Dalam banyak-banyak sedekah, yang 100,000 tu yang Allah pilih, yang RM1 Allah tak pilih. Pasal yang 100,000 tu masa dia bagi tu kepala dah serabut lah, dia fikir tak apalah, lawan hawa nafsu dia, dia bagi juga. Kerana nak menyukakan Allah Ta'ala, maka dia tinggalkan kehendak nafsunya supaya jangan bagi. 100,000 dia lawan, dia lagi, dia, maka itu berjaya. Daripada RM1 bagi tak apalah. Ni ikhlas ni, berbeza. Kadang-kadang kita selalu jadi tak apa tuan, jadi sikit janji ikhlas, itu nafsu punya pujukan lah. Kalau buat kerana Allah, bagilah yang terbaik. Kenapa untuk nafsu kita bagi yang terbaik? Kita pergi makan, bawa family kan, makan kedai, berapa kena bayar? 500, kita bayar, tak ada banyak salah. Tapi kenapa bila tabung masjid lalu kita bagi RM10, RM5 dengan alasan tak apalah, ni yang saya ikhlas, kan? Tapi untuk nafsu tak ada ikhlas pun, bagi je lah. Ini selalu nafsu mempermainkan kita, dan selalu akhirnya nafsu ni akan mengecewakan kita juga. Berapa lama kalau kita dapat makan sedap pun, kan? Saya tak apa Ustaz, kedai tu memang mahal tapi makan sedap Ustaz. Yalah, berapa lama sedap? Kalau makan Ustaz bayar 500 Ustaz, makan sedap tahan seminggu, okey lah. Saya pun pergi, ini sedap telan dah habis dah, keluar pun tak sedap dah, kan? Keluar pun dah tak sedap. Jadi bukan masalah sedap tu, itu nafsu. Sebab kayu ukur sedap kat dunia tu nafsu, bukan pada akal. Akal hanya menyempurnakan, kalau aku tak makan kan mati, tak ada tempat tinggal mana aku nak duduk, tak minum kan mati. Begitu akal menyeimbangkan. Itu nafsu pun kena taat. Tapi bila datang nafsu pula, nakkan sedap, nakkan elok, nak ni, nak tu, tak selesai. Cerewet dah jadi je. Itu tak kena, ni tak kena. Padahal benda senang je. Macam orang kahwin lah, tuan-tuan bagi orang perempuan gos orang kahwin, habis duit tuan-tuan, kan? Semua nak baju, semua pink belacan, habis semua. Orang miskin pun tak pakai pink belacan, kena golak pula. Sekali order kain lain hal, jahit lain hal, kan? Kalau ikut senang, pakailah apa yang ada. Yang seronok kahwin orang-orang tu kau berhutang, kan? Ini masalah. Bukan nak begitu tak boleh lah. Kalau mampu buatlah, yang tak payah lah, kan? Betul tuan? Ini orang tua dulu saya ingat dulu. Satu ulama besar kata apa, kerana nak menyatukan dua kemaluan saja berpuluh ribu dah habis. Padahal itu ketutan nafsu saja. Sekejap je, apa lama boleh dah. Seminggu je seronok, lepas tu 6 bulan tak ada dah. Itu tutan nafsu. Dah banyak kali boring juga.
makan dari saya, favourite saya nasi lemak, hari ni nasi lemak, besok nasi lemak, lusa nasi lemak, tak ada benda lain nak makan tu, padahal favourite dia tu kan? Dah kali ketiga hari pun dah boring lah, bosan. Itulah nafsunya ukuran dia kejap berubah-ubah. Jadi yang kena uruskan nafsu tu akal lah, akal yang kena uruskan nafsu tadi, supaya nafsu tadi tu berada di tempat yang betul, tempat yang seimbang, tempat yang seimbang dengan diri dia manusia tadi. Kalau dia tidak diurus dengan baik, maka dia akan jadi haiwan. Itu orang kata haruan makan anak lah, apa pasal dah tak kawal dia punya nafsu tadi tu, tidak berjaya dikawal. Dia menggunakan akal untuk menimbangkan perkara-perkara yang membawa kepada maslahah. Jadi maslahah ni keperluan. Mana yang perlu? Apa yang perlu? Orang tu kahwin 1 hari je kan, 1 hari je kahwin, kita pula dah buat order baju sampai bang dah siap bang, mana siap bang, 3 hari nak buat bang, leceh serabut sponsor lah kan. Ini kita nak kena buat. Ingat tema kita siapa tak pakai baju pink belacan semua tak boleh masuk. Sudah kan, tak datang pun tak apa kan? Kalau dah susah tahap macam tu, leceh. Jadi masalah apa yang penting ni? Makan nak sedar. Ini kalau makan bubur harga RM3.5, habis aku ada duit ada RM3.5. Yang ni ini ada duit RM10. Ini pula makan RM10, ada ni udang lah, apalah, lobster lah semua, ini RM3.5. Ini makan pun kenyang, ni pun makan kenyang. Kalau aku makan RM10 ni memang habis RM10 ni. Kalau aku makan RM3.5 ni walaupun tak sedap tapi kenyang, habis lah. Lepaskan keperluan tu, pasal yang lebih tu boleh guna untuk keperluan yang lain. Kalau ikut nafsu lah, saya salah, itu cari lain lah. Saya membazir kan? Dah makan tak sedap lah. Ni bulan tak bagi, bulan membazir dah masuk kan? Tu bulan membazir. Lepas tu bulan tu bulan ketakwaan, tapi jadi bulan pembaziran. Tuan-tuan faham sendirilah kan? Itu yang jadi pada kita. Realiti bukan benda tak pernah berlaku kan? Benda tu memang berlaku pun kan? Bulan puasa saja makanan lebih banyak daripada bulan bukan puasa. Pasal dia jamak takhir dengan jamak takdim kan? Makan tengah hari dia bawa subuh jamak takdim, habis dah lanjan tuan. Bangun tak makan, dah biar abah habiskan. Abah yang tolong tala habis kan. Maghrib kan dia bawa makan malam sekali kan? Makan malam dengan zuhur tadi dia bawa makan, dah sudah terlantar macam ikan paus kenyang makan plankton kan? Itu jadi, itu hakikat benda. Kalau tuan-tuan nak terasa, saya pun terasa juga. Saya cakap kan bukan berlaku kat diri saya kan? Ajak ustaz dia ada balik buka puasa, lepas tu ustaz jadi imam. Okey tak, saya sekarang ambil ni saya seorang je kak, ni ustaz seorang tak habis. Ini saya silap sembahyang maghrib dari 5 minit nak isyak kan? Sudahnya akhirnya sembahyang kita asyik menguap je. Itu kan mutu solat kita nak buat depan Allah. Lepas tu solat pula, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika macam mana kan? Ini dah nafsu. Akhirnya kita pula berangan-angan, syurga aku macam mana lah kan? Padahal kehidupan kita tak gambar ahli syurga, asyik kenyang je kan? Susah sikit mengeluh, keluar peluh sikit mengeluh, sakit sikit mengeluh, keluar singgit berfikir seminggu kan? Ini yang berlaku. Jadi macam mana kita nak merasai kehambaan kalau nafsu tu dah duduk di depan? Macam tu fungsi akal. Itulah fungsi akal Allah bagi. Fungsi akal yang Allah bagi pada kita supaya dapat menenteramkan hawa nafsu. Hawa ni ialah suatu perkara yang merendahkan lagi kedudukan manusia. Itu dia panggil hawa nafsu. Nafsu ni syahwat lah. Kalau kita makan ikut apa ni kaedah KKM bagi kan, suku-suku setengah suku-suku setengah. Kita nak cakap tak mahu dah orang ni, tak konyang dah kan. Dia nak 2 pinggan tu, 2 pinggan setengah-setengah. Boleh ayam setengah, kalau boleh sayur pun tak ada kan. Pasal orang Malaysia ni kurang makan sayur sebab dia didik pada kecil lagi. Sudahnya apa yang akan jadi pada kesihatan kita? Tak jadi tuan-tuan. Maka nafsu, hawa tadi itu akan lagi meletakkan kerendahan diri sebagai manusia.
Bukan rendah diri tuan, merendahkan taraf manusia tu lebih rendah kerana terkesan dengan hawa tadi, keinginan yang melampau-lampau. Akhirnya jadi pelahap. Ataupun kita panggil apa, bahmiyah, iaitu nafsu kekhinziran, nafsu khinzir, makan menyerodok tuan. Itu yang akan jadi. Kalau cakap khinzir marah, tapi kadang-kadang tu sifat yang ada kepada kita. Tak puas dengan kita ni hidup, ambil hak orang. Itu yang ya'azubillah, mudah-mudahan Allah jauhkanlah. Sebab kehidupan kita ni asas keperluan saja, bukan kehendak. Betul tuan? Kehidupan kita ni asas kepada keperluan saja. Kalau ada keperluan cukup lah. Kehendak tu tak ada pun tak apa, betul tak? Kalau ada rumah, tempat tidur kita tak ada, boleh tak? Okey lah, dah ada rumah. Kalau Allah bagi tempat tidur tu tahsinat lah. Itu bermakna Allah nak supaya kita menambah syukur daripada Allah. Ada peti ais, ada sofa, ada TV, itu lengkap lah. Kita pun banyak rumah kita, alat-alat berbagai-bagai macam-macam Allah bagi pun, solat tak tambah juga, itu juga. Puasa tak tambah juga. Bangun malam pun memang tak ada. Jangan cerita bangun malam, subuh pun kantoi. Subuh pun kantoi. Bangun pun dah nampak 5 dah. Tak ada perasaan. Cepat-cepat yang lah bawa tengok, ambil handset tu tengok, dah pukul 7. Masih melewatkan solat. Tak ada terkesan pun, tak ada gabra, tak ada goyang. Alamak, dah pukul berapa dah ni? Kita gabra pun bila waktu dah habis itu pun kejap, tak apa, muasa fiqah kata tak apa dia tak rasa. Ni kalau waktu mudayyiq lagi dia tak rasa. Dia menggunakan akal untuk menimbangkan perkara-perkara yang membawa pada maslahah dan kebaikan diri dan menghindarkan kebinasaan. Itu fungsi akal. Fungsi akal tadi tak, memang kerja dia ialah mencari apa yang baik untuk dirinya, mencari apa yang baik untuk diri dia, supaya diri dia itu tidak susah, tidak sehat, sehat, tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi bila akal tadi itu tidak mampu mengawal hawa nafsu, maka nafsu tadi akan membawa kepada ketidaksehatan. Makan gula hari-hari, besok ada kawan saya seorang tu kerja kat Sarawak, balik rumah dia bawa kilang gula dalam badan. Hari-hari kok, hari-hari Mirinda lah apalah, terus sebulan dia dah kena balik pengsan. Pergi hospital tengok gula error tu kan. Gula dah error dah. Bila perkara ni tuan, bila kita berhadapan dengan hawa nafsu dan tak mampu kawal, itulah natijah dia. Ada satu abang tu bawa saya, lama tak jumpa lah, kata Zainul bang sihat bang, abang nak kena kencing manis lah. Kata oh ya ke, apa cerita bang? Ayah lagi lepak kedai mamak ada masak tak apa-apa lah, gula semua letak. Lek abang jangan salahkan kedai mamak tu, dia orang menjaga. Dia orang mesti nak makan dia sedap, tak sedap abang datang lah. Habis macam mana? Salah abang. Tak erti nak kawal makan. Minta teh sikit nipis, dia punya susu setengah. Ada kawan saya minum kok letak susu lagi. Pernah tengok kan? Kok letak susu. Woi, dayat dia kata. Oh, itu kata ini memang cepat pergi ni kata. Cepat bertemu ilahi ni. Tapi itulah keburukan hawa nafsu kita. Dia pula kata kita, ustaz, agi hidup pergi ngelaban ustaz. Sudah. Agi hidup, agi ngelaban. Lagi boleh, ni semua penyakit Allah bagi ustaz. Tapi bila Allah bagi, kau jangan mengeluh lah. Janganlah rasa apa Allah, ya Allah kenapa aku insan yang terpilih untuk menerima suntikan setiap hari, ya Allah, di perut pula tu, insulin lah. Ini masalah hawa nafsu kita. Ikut habis. Kawal lah. Saya pun sama lah kena kawal tu kan. Saya cakap tu tuan saya lah tu. Saya pun tak suka manis, alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang rumah pun buluh juga. Anak makan skrim tengok geram juga tengah-tengah panas sekarang ni. Tak boleh jadi kak. Tadi pun rumah kata bang makan cendol bang tengah panas ni. Alhamdulillah kena cendol tutup kan. Kalau tidak tala kak. Mana
makanlah, maksudnya kita ambil tu sampai tak boleh, kawal lah, nak ambil makan lah. Tapi hari-hari adab cendol bayar juga kan. Begitulah, makan sebulan sekali okey lah kan. Dengan demikian dia menggunakan kehendak syahwatnya sekadar keperluan dirinya untuk meneruskan kehambaan kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan dunianya. Macam tu Imam Syafi'i rahimahullah kata kan, kalau makan yang bagus, makan sehari sekali, makan sehari sekali. Semua perkara yang baik, bila dia berbuat perkara yang berlebih-lebihan, perkara yang harus, bila dia buat berlebih-lebihan akan jadi rosak juga kan. Ada orang cakap exercise, memang exercise bagus, tapi kalau tak jaga juga, dia tombang dengan jalan juga kan. Dulu satu doktor tu jogging-jogging jatuh pingsan, meninggal juga, pasal dia tak ada pengawasan dia punya kardio kan. Akhirnya pingsan, jatuh, orang bawa hospital, meninggal. Makan harus, tapi hari-hari ambil benda tak jaga, rosak juga kan. Tuan-tuan, apa-apa perkara yang harus kalau tak dijaga, tak dihadkan, maka akan jadi rosak juga. Dan juga sekadar keperluan dirinya untuk meneruskan kehambaannya. Imam Syafi'i rahimahullah kata, bahkan kalau satu orang tu dah berkelamin pun, seminggu 1-2 kali sudah kan, bersama isteri ataupun bersama suami cukup. Kalau hari-hari pun rosak kat badan, lemah juga badan ya. Tidak, akal akan jadi rosak, akal akan jadi rosak. Pasal tumpuan hanya kat situ saja, walaupun memang halal dari segi kita, tapi dah kalau kerap sangat pun tak baik juga, kalau tak ada langsung pun tak baik juga, bermakna dikawal. Makan banyak pun tak baik juga, tak makan langsung pun tak baik juga, maknanya makan tu dikawal. Tak ada gula langsung tak baik juga, gula banyak pun tak baik juga, maknanya dikawal dengan kesihatan akal. Dulu satu syekh kami jumpa dulu, syekh ni dia masuk bulan Rajab sampailah penghujung Syawal. Mana Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Dia hanya tak berpuasa pada 1 Syawal je. Dia hanya tak berpuasa pada 1 Syawal. Bulan lain puasa penuh. Memang itu. Bila tanya dengan anak murid dia, berapa tahun dah Syekh buat masa dia muda lagi. Sekarang umur Syekh dah 60 lebih, 70 lah. Tapi nampak muda, tegak je, steady je, cakap pun relax. Orang ada karisma. Orang yang mampu mengawal hawa nafsu dia, tuan-tuan akan nampak karisma Nabi dia. Nampak ada ketokohan, ada nampak murabbi, nampak dia ni boleh ditarbiah. Macam satu orang satu orang doktor kan, bila dia tu nampak ada keilmuan dia, pengetahuan dia tentang perubatan, maka dia boleh merawat, pasal dia mampu menjaga diri dia dan mampu jaga orang lain. Begitu juga syekh tarbiyah, kalau dia mampu tarbiyah diri dia dengan pemantauan syekhnya, maka dia pun boleh memantau anak-anak muridnya di bawahnya. Jadi cari syekh macam tu. Malam tak tidur, kita malam tidur macam-macam fikir kan. Jadi kalau aku tak tidur, tak cukup 5 jam darah tinggi ni. Tapi tengok orang soleh malam tak tidur pun elok je, sebab makan dia kawan. Waktu mereka tu kemas. Dia tak ada macam kita gelap belojoh ke. Satu masa macam kerja nak buat. Mereka tidak, mereka susun atur kehidupan mereka. Ada orang nak jumpa syekh, okey, lepas asar kita jumpa. Dulu ada satu syekh, nama dia Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Bazi, pengarang kitab Barkat Makiyah. Beliau sedang mengajar dalam kelas. Beliau mengajar Tirmizi di madrasah Ashrafiyah Lahore. Datang PM Pakistan, datang Pakistan, masa tu tak salah saya, masa tu Pervez Musharraf, masa tu tak salah saya lah, lebih kurang lah. Datang nak jumpa dengan dia, nak minta doa dan bincang lah. Dia ni ulama murabbi, ulama rohani. Kelas dia tengah kelas,
Dia kata satu anak murid dia datang, saya ada orang nak jumpa Syekh. Tak apa, suruh dia tunggu. Kalau kita betul, kalau kamu okey, kelas dibatalkan, dia besok kelas sambung balik. Dia tidak, masa kelas dia akan habiskan kelas dia. Orang tunggulah, kau nak jumpa, sabarlah. Nanti kelas tu tak habis lagi ni. Kelas dia tak habis lagi. Ni dah habis kelas baru dia jumpa. Orang tanya, saya tak berhenti tadi. Orang penting sedang datang jumpa kita ni. Saya kata, mana lebih penting? Dia tu pun kalam Rasulullah. Dia mengajar hadis. Mana lebih penting? Kalau Rasulullah lebih penting pada aku, tinggalkan tu. Kalau dia berhajat pada aku, dia pasti akan tunggu aku. Memang dia tunggu. Jadi di sinilah maksudnya kehendak, keperluan kita tu perlu dirancang. Orang yang baik, yang bagus, dia merancang jadual harian dia. Penting jadual harian. Dulu kami masa belajar dulu pun memang dah tulis jadual kami. Apa kena buat, bangun pagi berapa. Pasal nak mendidik hawa nafsu. Mendidik hawa nafsu ni kena ada sistem jadual. Kalau tidak memang lentum je. Tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, makan sarapan pukul 12 tengah hari, makan malam pukul 3 pagi. Memang jahanam lah. Kehidupan kita tak jadi apa. Jadi orang yang baik dia rancang. Bangun pukul berapa, sekian. Lepas tu tahajud pukul berapa, baca Quran pukul berapa, sekian. Lepas tu rehat kejap, lepas tu sambung duha, lepas tu buat kerja sekian. Pukul 2 pergi rehat kejap, semayang. Pukul 2 masuk office balik. Lepas tu siap-siap sampai asar, balik rumah, ambil anak. Lepas tu pergi jogging kejap, habiskan zikir. Itu orang sihat lah. Itu orang yang ada kehidupan itu, kehidupan yang murni, kehidupan yang mana supaya jadual tadi itu tidak memesongkan dia daripada benda yang lalu. Dia dah ada dia punya, dia panggil apa, indikator, penunjuk aras. Dan kerana itulah Allah SWT berfirman, wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Iaitu makan dan minumlah sekalian daripada kamu, janganlah kamu semua membazir ataupun berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang israf ataupun orang yang berlebih-lebihan, membazir. Rasulullah SAW juga mendidik ummah untuk menguruskan dirinya secara seimbang antara keperluan dan menurut syahwah diri. Antaranya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'anan syarran min batnin bihamsi bani adama akalatun yukimna sulbah fa in kana la mahalah fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tiadalah anak Adam itu memenuhi suatu bejana yang lebih buruk daripada mengisi penuh perutnya. Anak Adam yang buruk ialah apa? Memenuhkan perutnya dengan makanan. Ini sentiasa kenyang. Bahkan Nabi kata apa? Fitnah yang awal-awal akan datang pada umatku ialah kenyang dengan makanan. Fitnah, ujian. Memadailah anak Adam itu dengan makanan yang dapat mendirikan tulang sulbinya, iaitu tulang belakang, untuk apa? Untuk beribadah, untuk menunaikan segala ketaatan kepada kehambaan. Kalau dah terlampau sakit, maka tak boleh tegak tulang belakang kita, akan jadi lemah. Jadi kalau kita lemah, maka solat kita pun tak jadi sempurna seperti mana kita sihat. Puasa kita pun tak sebaik seperti mana kita sihat. Berbeza. Orang sihat punya amalan tak sama dengan orang sakit. Sebab tu Allah mencintai orang yang sihat, yang banyak ibadat. Pasal dia menikmati kesihatan tadi itu dengan ibadat. Kalau orang sakit beribadah, mungkin saja dia fikir, aku nak mati, aku kena ibadat. Tak ibadat, aku mati kan susah. Berbeza dengan orang sihat. Sebab tu Allah kata Allah suka orang tua beribadat, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadat. Kerana orang tua mungkin saja dia ibadat tadi kerana takut mati, tapi orang muda dia beribadah kerana dia menikmati nikmat Allah Ta'ala itu, yang mudanya, untuk mudah ibadat. Untuk terus hidup dan bertenaga tubuhnya saja. Jika dia terpaksa, kalau makan pun makanlah keperluan dia itu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan. Jadi perut kita memang dibagi pada tiga. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk air, dan satu bahagian untuk udara.
pengudaraan, supaya makan tadi itu tak berlaku gastrik dan GERD. Jadi makanan isi penuh dalam perut kita, maka tak ada ruang untuk bernafas. Sudahnya kita jalan sikit, naik tangga 3-4 anak tangga dah hongeh dah. Itu yang berlaku. Masa tu tuan-tuan, saya pun tengah cadang ni nak mula IF. Tuan-tuan siapa nak buat IF, kita buat grup. Join saya lah. Makan sehari sekali je lah, larat lah. Tapi kategori ni 70 kilo ke atas lah. Kalau tuan-tuan 60 kilo, 70 kilo ke bawah tak payah lah, dah okey dah tu. BMI sentik lah. Yang 70 kilo, 80 kilo ni kalau korban pun pergi bagi satu kampung makan. Itu kan. Jadi kita sama-sama lah tuan-tuan. Ini sebenarnya hadis Nabi ni memang kena untuk kita semua. Kita kalau ada mata basirah melihat ini pesanan Rasulullah, maka kita anggap ini suatu nasihat yang murni daripada Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada orang yang lebih mencintai kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mak ayah kita, kita boleh gambarkan mak ayah kita tu sayang kita macam mana, Rasulullah itu lebih lagi mencintai kita. Sehingga sampai sekarang kalam dia, sabdaan Rasulullah tu masih diguna pakai untuk mendidik kita. Kita ni hasil kita di dunia ni pun hasil daripada percintaan ibu dan ayah kita kan. Tapi Rasulullah SAW tu pun, kita ni bukan daripada hasil Rasulullah, tapi Rasulullah cinta kita tu melebihi daripada hasil percintaan mak ayah kita. Maka wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita melebihi daripada mak ayah kita. Esok mak ayah kita kat akhirat pun takkan tolong kita lagi, tapi Rasulullah yang tak ada apa hubungan dengan kita pun. Maksudnya daripada disembah kekeluargaan, tapi Rasulullah orang yang paling sibuk nak selamatkan kita. Ini patut kita ada kesungguhan dalam mencintai junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dan pengajian kita akan sambung balik pada minggu lagi 2 minggu insya-Allah. Ada soalan ni kan? Kalau tak ada persoalan, insya-Allah saya nak buat iklan sikit. Bulan puasa insya-Allah lagi 1 bulan lagi. Kita sekarang sedang mengumpul dana, bukan mengumpul dana lah, bagi buka peluang untuk tuan-tuan perempuan, bagi siapa yang berminat untuk menaja sahur, buka puasa dan murid untuk pelajar-pelajar madrasah. Saya ada bawah kami lah, itu madrasah perempuan dan 2 madrasah lelaki. Itu madrasah di Rantau Al-Muqarrabin, madrasah Banin Al-Ihya, dan juga madrasah Aisyah Lil Banat. Kesemua 30 35 65 campur 10 pelajar, 75 dan 10 orang ustaz, 85 orang lah setiap hari. Ini pada tuan-tuan yang ada nak cari peluang, nak buat saham akhirat, bagi orang makan. Tuan-tuan tak cerita lah, tuan-tuan pun tahu bagi kelebihan bagi orang makan buka puasa. Siapa yang nak, tak banyak, sikit-sikit pun tak apa, kolek kumpulkan untuk makan mereka buka puasa, korma ke apa, tak kisahlah sama ada tuan-tuan nak bagi bentuk kewangan ke, nak bagi bentuk fizikal ke, nak bagi makan ke, terpulang pada tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan nak bagi makan tu boleh kontak saya lah. Tuan-tuan saya boleh dapat Tuan Haji Rusli ni insya-Allah. Boleh je pasal tuan-tuan ada kontak tu, takut masa hari datang nak buka puasa tu dah banyak makanan sampai tak terurus, satu masa sampai 3 orang bagi, mana nak tak, nanti jadi membazir pula. Jadi kalau bagi tahu awal, jadi saya boleh susun dia punya jadual tu supaya makan tadi tu tak membazir. Wallahu taala alam. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik dalam diri saya sendiri, yang baik daripada Allah, yang tak baik dalam diri saya sendiri, sudah bagi kita tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.